Kita sharekan slide untuk kita tengok dari Google kita nak cari Bluecode kat mana sampailah kita masuk login dalam Bluecode. Okey, boleh nampak tak? Google. Ni dekat Google search bar tu kita boleh type Bluecode, B-L-O-O-K-E-T. Okey, ni besar paparan ni kan, dia buat besar sebenarnya. Okey, jadi Bluecode ni kita boleh nampak dekat bahagian atas lah first sekali. Boleh Okey, ini adalah paparan muka hadapan Bluecode. Jadi guru-guru yang baru masuk bolehlah sign up kan. Okey, kalau yang dah masuk boleh login. Okey, yang kat sini kita boleh gunakan kita punya ID MOE je. Okey, login with Google. Tak perlu nak guna email lain. Okey, dia akan keluarkan satu paparan, satu window lain. Dia tanya tentang kita punya email lah. Kalau ada banyak email, pilih email MOE sahaja. Okay, so bila kita dah login, kita dah masuk, kita akan dapat dashboard semacam ini. Okay, kalau yang ni boleh nampak ni dashboard Dell lah. Ada beberapa kat sini. Okay, so kita akan ada bar, toolbar dekat atas ni. Yang segitiga ni play. Play ni kalau cikgu nak play, nak main. Mungkin cikgu dapat kod game daripada rakan-rakan lain, nak play boleh masuk kat sini lah. Okay, kalau kita tekan play dia akan tanya game ID. Okay, kemudian kita ada discover. Okay, discover ni katalah cikgu satu Malaysia ni ada buat Bluecode, mungkin boleh cari dekat sini bahasa Melayu lah kata. Keluar tak yang cikgu-cikgu Malaysia ni share. So keluar kalau ada kaitan dengan subjek kita boleh guna dan kita boleh share dekat anak murid lah. Itu cara yang paling senang kalau kita tak nak buat langsung quiz. Kita tak nak type sendiri kan, kita cari orang lain punya kita guna pun tak ada masalah. Okay, kemudian kita ada dashboard yang tadilah, kita ada news, my sets, ini adalah koleksi soalan-soalan yang dah dibuat. Okay, homework, ni kalau kita assign homework pada anak murid. Jadi kita boleh tengok dekat sini lah. Okay, berapa orang dah jawab, berapa due dia, kita letak homework ni berapa hari boleh buat, boleh main pelajar-pelajar ni. So dia ada tulis kat sini lah. Okay, history ni apa yang kita dah main lah. Macam ni saya dah buat hosting. Banyak dekat orang kan, dekat murid-murid, dia keluar banyak lah. Okay, kemudian kita nak pergi dekat create. Ini yang button untuk kita tekan, untuk kita bina quiz kita. Quiz kita macam ni lah. Ada title, ada tajuk, kemudian privacy setting, selalunya saya akan buat public. Okay, sebab kita nak bagi orang main lah dan rakan-rakan lain, cikgu-cikgu lain satu Malaysia boleh ambil kita punya game dan main. Okay, kemudian creation method, cara kita nak buat quiz kita, sama ada nak buat sendiri daripada awal ataupun nak import daripada guru-guru lain pun boleh. Kemudian kita akan create set. Okay, seterusnya kita ada button statistik. Okey ke laju sangat? Okey kejap saya kena guna dua device baru nak nampak. Kalau tiba-tiba ada soalan boleh terus tanya Okey, statistik yang dekat sini adalah statistik untuk cikgu. Cikgu pun sebenarnya boleh main game yang ada dalam Bluecode ataupun cikgu nak test quiz yang cikgu dah buat, boleh konon-konon main kan, inilah dia.
So boleh nampak lah saya ni banyak main game. Game yang saya buat dan game yang saya cari orang punya. Okay, kemudian kita ada market. Ini tak adalah penting sangat, tapi kalau cikgu main, cikgu akan dapat token. Banyak-banyak token cikgu boleh beli dia punya box. Ini saja-sajalah. Okay, tak adalah perlu pun beli Okay, kemudian kita ada Blooks. Blooks ni adalah karakter-karakter yang ada dalam Blooket. Okay, makin kita ada level up, kita main banyak kali, kita akan ada Blookets yang kita boleh buka lah, Blook yang kita boleh open. Yang ada kunci-kunci ni belum lagi lah. Okay, ini tak penting lah ni. Untuk pentingnya kita nak buat quiz nanti. Okay, so untuk slot yang pertama ini, kita dah tengok sikit apa yang ada pada Blooket. Kemudian saya nak sharekan satu link game untuk cikgu-cikgu try. Okay, supaya cikgu nampak apa paparan yang murid akan nampak. Okay, so kita tekan kita punya question, kemudian kita tekan host. Kita nak hostkan game. Okay, dan game ini boleh jadi dua lah. Satu, cikgu nak buat sebagai homework, assign as homework. Okay, yang kedua cikgu nak buat live game. Maksud live game ni pelajar masuk semua dalam game tu baru cikgu boleh start game tu. Baru budak boleh jawab soalan. Itu live game. Okay, nak lebih kurang macam quizzes dengan Kahoot kan. Okay, cuma dekat sini kita boleh nampak dia punya interface dia nampak lebih cantik dan nampak lebih gamey lah. Nampak macam game yang budak-budak biasa-biasa main kan. Memang bukan game perang-perang tapi game lah juga. Okay, kat sini kita ada 8 jenis, 8 ke 2, 4, 6, 10 game. Okay, bermula dengan atas ni Crypto Hack. Yang kedua Gold Quest, Tower Defense, Cafe, Factory, Battle Royale, Racing, Crazy Kingdom, Tower of Doom dan Classic. Classic ni sebiji macam quizzes lah, dia punya interface lebih kurang sama. Okay, dan setiap game ini ada jenis dia juga. Contohnya kalau Crypto Hack, okay, hanya boleh main secara live game. Okay, sama juga dengan Gold Quest. Okay, hanya boleh main pada macam on the spot lah macam tu. Tak boleh kata, okay awak main esok cikgu tengok tak. Okay, untuk host game. Okay, Tower Defense, yang ini dia boleh jadi dua. Sama ada cikgu nak assign sebagai kerja rumah, belajar main pada waktu dia sendiri, ataupun kita boleh hostkan game pada ketika PDPR kita. Okay, untuk cafe pun sama, boleh homework dengan host. Factory, Battle Royale ini untuk host game, live game. Dan lebih kepada kalau cikgu nak buat dalam kelas tu nak buat team. Satu kelas ada 5, ada 6 team kata. So Battle Royale ni lebih sesuai buat team lah. Okay, tapi saya tak pernah try sebab saya tak nak buat team. Pelajar ni dia nak jawab soalan nak bersaing tu sendiri. Saya tak gunalah Battle Royale ni. Okay, racing. Racing ni paling common, paling biasa lah. Okay, yang mana macam main Olimpik kan, lari kan. Ni untuk host game. Cikgu boleh nampak prestasi pelajar ini. Okay, dia punya blocks ni akan bergerak kan. Tengok dia dapat jawab berapa banyak. Cikgu boleh nampak tapi budak tak boleh. Okay, kemudian Crazy Kingdom hanya untuk homework. Tower of Doom pun homework. Ini pelajar main pada waktu dia sendiri. Dan dia punya soalan pun akan berulang sampailah pelajar tu fed up nak jawab dah. Okay, itu dia punya features dalam game-game yang ada. Jadi sekarang ini saya akan hostkan satu game racing. Okay, saya akan sharekan link untuk soalan ini. Soalan ni ada 3, soalan ni ada 10 sahaja. Okay, tapi saya dragkan number of question ni, saya buat 15. Okay, kenapa nanti kita cerita? Okay, so kalau cikgu masih nampak, ini adalah dia punya paparan
pada guru lah yang hostkan game tersebut. Okay, yang nampak kotak ni kita tunggu dia punya game ID. Kemudian kita copy link. Okay, so saya akan letakkan link ni dekat chat. Nanti cikgu-cikgu boleh tekan link tu, cuba masuk. Boleh tak? Okay, so kalau saya nampak dekat saya punya presentation ni, saya ada dua orang guru dah masuk dah. Sina dan juga Nat. Bila dah masuk, dah key in nama, boleh pilih avatar. Ikutlah macam Kak Nat, dia pilih ikan emas kat dalam aquarium, dalam satu bowl. Macam Sina, dia pilih parrot. Boleh tukar, selagi kita tak start game, boleh tukar avatar tu suka-suka hati. Okay, umur Aiman, mungkin ini gambar apa ya? Sunbear ke? Dia tak pasti. Kak Miss, gambar unta. Okay, Nabila, tukan. Okay, kita tunggu lagi berapa orang. Macam ni lah cikgu kalau nak livekan game dekat PDPR, kalau pun tak nak masuk Google Meet mungkin boleh bagi arahan dekat WhatsApp saja. Sebab kita tak nak budak on dua-dua Google Meet dengan game kan, dah takut dia punya data tu banyak guna, kita guna satu je WhatsApp, kita bagi arahan dekat WhatsApp. Dia masukkan nama dan pilih avatar. Kemudian tunggu sehingga saya start game. Itu arahan dia. Yang ini live game. Maksudnya kita main dengan budak ni. Kita sebagai host sedang menunggu pelajar masuk dalam game kita, kemudian kalau agak-agak dah cukup orang baru kita start. Okay? Kak Rapima, nak masuk tak? Aku nak tengok je dulu. Budak tak payah masuk ID number ya, auto. Okay, kalau daripada link tu dia auto sebenarnya. Bila kata pelajar tu tanya game ID, maksudnya dia mungkin dah terkeluar dari link tersebut. Jadi cikgu boleh nampak link game ID kat atas ni 386386 328. Itu game ID dia lah. Selalu ada juga budak saya tanya walaupun dah bagi link, mungkin dia tertekan back ke, tiba-tiba nak masuk balik, tanya game ID. Inilah game ID dia yang besar tu. Dia terkeluar, dia termasuk balik. Okay, so untuk live game ni tadi kita ada setting allow joining late. Maksudnya pelajar yang terlambat, bila kita dah start game, dia masih boleh join. Kita dah tanda tu benda tu boleh. Jadi siapa-siapa yang terlambat, nanti bila kita dah start soalan, masih boleh masuk. Okay, so saya boleh start sekarang lah Soalan senang saja. 10 soalan yang mana kita dah drag jadi 15 soalan, maka akan ada soalan yang berulang. Bila berulang ni, baiknya adalah pelajar itu ingat. Ingat, memanglah dia ingat jawapan, tapi sekurang-kurangnya dia boleh ulang kaji kan. Okay, so sekarang saya akan startkan game. Siapa yang ada guna dua device, okey lah boleh nampak. Tapi siapa yang guna satu device je, tak apa. Dengar suara saya dan juga boleh main game. Okey, sekarang ini paparan sebagai guru. Guru dah nampak game ini sedang bermula. Okey, kita nampak ni Sina mendahului. Dapat 2/15 soalan. Okey, kita nampak Kak Miss tak gerak-gerak lagi. Ini paparan cikgu boleh nampak progres pelajar lah.
Okey, Nabila gerak sekali. Kak Nat, okey, Kak Miss dah gerak dah. Okey. So kalau kita buat macam dekat WhatsApp saja, maksud kita tak buat Google Meet dengan pelajar, kita hanya bagi arahan secara WhatsApp, kita boleh screenshot setiap progress ni nak bagi pelajar tu nanti dia tengok, oh aku kat sini tadi. Jadi macam dia punya semangat tu lah kan, seronok lah sikit. Sebabnya kita tak buat live betul-betul kan, maksudnya kita tak gunakan Google Meet. Sebab pelajar yang ada dua device okey lah. Tapi kalau pelajar yang satu device susah. Dia nak tengok Google Meet dengan nak main. Okay, so sebab tu saya selalu buat by WhatsApp saja dan progressnya saya screenshot. Untuk mereka tahulah progress tadi. Okay, dan kalau perasan yang tak masuk dalam game mungkin tak nampak, tapi yang main game ni dia akan nampak bila dia jawab soalan, mungkin dalam 3 soalan tu betul, kemudian dia akan dapat super power. Super power ni random lah, tiba-tiba akan dapat, dia boleh freeze kan, dia boleh berhentikan sesiapa yang dia nak. Contohnya macam Kak Miss, mungkin dia dah jawab betul, dia dah dapat super power freeze tu, dia boleh hentikan siapa yang dia nak. Mungkin dia nak hentikan Kak Nat. Jadi Kak Nat ni dia tak boleh advance. Dia stop kejap. Dia punya game tu macam tu. Dapat super power lain, lain lah dia punya kuasa dia. Tapi yang part freeze tu memang pelajar suka lah. Dia suka freezekan kawan dia supaya kawan dia tak boleh lagi laju dari dia. Okey, so saya nampak kat sini Sina lagi 3 soalan. Alright, kita ada Nabila dengan Kak Yan. Oh, Nabila dah paling depan. Okey, Kak Miss sama dengan umur. Alright, so kita nampak Nabila dah nak on the way. Okey. So bila ada seorang yang dah jawab habis, maka game ni akan tamat terus. Pelajar yang macam baru nak jawab tu kan, dia akan cakap, cikgu dah terkeluar. Bila macam tu maksudnya dah ada orang yang menang. Dia memang akan stop terus dia punya game. Sebab tu ada features kat bawah tadi, number of questions, katalah cikgu ada 10 soalan, kita extrakan. Mungkin jadi 20, 30 soalan. Tak apa, biar soalan tu berulang. Sebab apa? Kita nak bagi peluang kepada pelajar yang macam agak lambat nak baca soalan, nak pilih jawapan ni supaya dia dapat experience soalan-soalan yang berbeza. Okay, katalah ada 10 soalan, cikgu pun letak juga number of questions 10 soalan. Jadi kalau kata Nabila ni laju dia jawab kan, dan dia je yang boleh habis jawab semua soalan. Yang lain baru 2-3 soalan. Jadi kesian lah. Sebab tu number of questions tu kita lebihkan. Tak apa soalan tu berulang. Sebab kita nak ulang kaji. Walaupun pelajar tu salah pada awalnya, nanti dia betul, maka sekurang-kurangnya kita dapat pastikan dia tu ingat. Itu dia punya kelebihan lah. Memang akan nampak lah nanti dia ingat jawapan yang tadi, senanglah dia. Tapi kita fikirkan dari segi pelajar tu, mungkin pelajar yang sedikit lemah, maka game yang macam ni dapat kukuhkan ingatan dia. Sekurang-kurangnya kita boleh bantu dia macam tu lah. Okay, so itu adalah game untuk racing. Jadi cikgu dah experience lah racing tu macam mana. Okay, kemudian soalan yang sama, kita boleh pilih game lain. Contoh kat sini saya nak pilih Gold Quest. Okay, Gold Quest ni cari gold lah. Okay, so nanti saya akan sharekan satu link lagi yang berkaitan dengan Gold Quest ini, dan kalau tengok kita ada 2 pilihan untuk permainan ini, sama ada kita nak tetapkan masa ataupun kita nak tetapkan bilangan emas yang murid perlu dapat. Okay, selalunya saya akan tetapkan masa lah, dan masa ni boleh jadi 3 minit, 4 minit, 5 minit, suka hatilah ikut pada masa yang kita ada. Contoh sekarang ni kita tak ada banyak masa, tak payah nak lama-lama, mungkin saya akan letak 2 minit sahaja. 2 minit cukup tak? 3 minit lah.
Okay, so setting, show instructions, allow late joining. Yang ini penting lah sebab apa, takut budak lambat kan. Tiba-tiba dia baru terbangun, tiba-tiba dapat link suruh main game, nanti dia tak boleh main pula. Kita tick sahaja, tak apa. Okay, biar yang lambat tu boleh masuk walaupun kita dah start game. Okay, sekarang kita host. Tunggu sikit, tunggu kotak ni bagi nampak game ID, kemudian baru kita copy link. Lepas tu kita paste lah dekat group WhatsApp kita ataupun dekat chat macam ni lah. Okay, so boleh tengok dekat Google Meet ada chat, ada link baru untuk game yang baru. Okay, so dekat sini yang seronoknya dengan satu set soalan, kita boleh bagi banyak game. Itu yang senang tu. Buat satu set sahaja soalan, kita boleh assign banyak game, banyak jenis game. Jadi pelajar ni, kalau cikgu-cikgu dah buat dalam kelas kan, satu round game memang tak cukup lah. Cikgu nak lagi. Bila nak lagi tu takkan kita nak bagi game yang sama, bosan pula. Kita pilih game lain. Walaupun soalan sama tak apa. Pelajar seronok sebab dia dah ingat jawapan tadi. Cuma game tu yang berubah. Okey, kita ada Kak Daya. Baru masuk tadi kan? Okey. Alright, kita ada 6 player. Tadi pun 6 player kan? Lebih kurang? Okey, boleh saya start Okay, dan arahan ini pun katalah cikgu tak bagi tahu pun pelajar kena buat apa. Sebenarnya pelajar ni dia tahu je apa dia kena buat. Dia kena jawab soalan, macam goal ni dia kena pilih goal part mana yang dia kena pilih dan dapat goal yang banyak. Dia sendiri tahu sebenarnya. Tapi katalah kalau dia tak tahu, cikgu boleh katalah dekat pelajar ni, dia awak jawab soalan, kemudian pilih ada 3 pilihan kotak. Quest tu kan. So kalau awak pilih kotak tu ada banyak goal, awak dapatlah goal tu. Macam tu. Dia sebenarnya senang je sebenarnya. Okay, so kalau dekat paparan cikgu, cikgu akan nampak prestasi pelajar, dia naik turun kan ikut pada berapa banyak goal dia dapat. Kemudian ada satu notification dekat sini, contoh saya boleh sebutkan, Yan just swap goal with Miss. Kak Yan dapat satu option untuk tukar goal dengan Kak Miss. Maka Kak Yan dapat nombor 1. Okay, Dayah just stole 35 goal from Miss. Kak Dayah curi 35 goal dari Kak Miss ni. Orang yang main tu dia tahulah. Dia curi, dia kena curi, dia mencuri, dia tahu. Cumanya dekat sini cikgu nampak semualah apa yang berlaku dalam game. Macam yang ketiga, Sina just swap goal with Nai. Ada juga pelajar yang dia swap goal dengan kawan yang kurang emas. Maka dia duduk, dia punya level dah turun bawah lah. Itu yang kesian tu. Okay, so dalam masa ni, dalam 3 minit, maka dia akan bermain. Soalan yang sama mungkin akan berulang. Okay, tak ada masalah. Cuma pelajar ni dia akan rasa nak bersaing sebab nak dapatkan bilangan gol yang banyak. Okay, kita ada dalam 50 saat lagi. Jadi cikgu boleh screenshot prestasi ini, dia punya progress ini dan hantar dekat WhatsApp group. Jadi pelajar boleh nampak, oh tadi saya kena curi dengan sekian-sekian. Okey, Kak Yan sekarang nombor 1 dengan 6,000 gol. Kak Daya baru curi 2,000 gol dari Kak Yan. Kak Daya nombor 2 dah jadinya. Okey, dalam 20 saat lagi. Wah, Kak Daya 14,000 gol 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, settle. Habis dia akan closekan game tu. Okay, so dekat sini cikgu boleh nampak final standings. Dia punya podium lah. Kak Dayah dengan 13,000 gol.
Kemudian nombor 2 Kak Nat dan yang ketiga Kak Yan. Okey, so kalau cikgu scroll bawah sikit, cikgu akan nampak lah pelajar-pelajar lain yang join, ada berapa gol dia dapat. Okey, kejap dia nampak. Dah nak habis lose 50% goal. Itu pilihan kita kan. Pada 3 kotak harta karun tu kalau kita terpilih yang tolak 50% habislah. Itu dia. Sebab tu pelajar nak main lagi sebab dia tak puas hati. Okay, so inilah dia. Blue card. Okay tak? Setakat ni main macam mana? Boleh respon? Seronok. Seronok. Okay, kalau tak seronok tu lain macam pula. Okay, so itulah dia apa yang pelajar kita akan nampak pada blue card. Macam mana permainan tu berbeza sikit lah, tapi dengan satu soalan kita boleh bagi dia banyak jenis game. Okay, dan pelajar ini lebih advance sebenarnya kalau berkaitan dengan game. Kita tak bagi arahan full pun dia boleh boleh apply lah, boleh jawab. Kalau macam tak berapa nak faham, tiba-tiba nanti dia faham sendiri. Itu budak kalau game lah. Kalau saya tengok kelas saya, kelas Intan kan, dia memang boleh benda-benda ni. Kita tak payah nak cakap satu-satu, tak payah. Dia lain macam sikit kalau game. Kalau soalan exam, lain lah lagi. Okay, so itulah ini tamatlah untuk teori sebenarnya. Okay, dan kita akan teruskan ke hands on. Sebab apa kita nak tengok cara nak buat dan kita nak setting lah. Okay, so antara ramai-ramai ni ada tak yang dah ready dengan soalan yang dia nak buat? Ataupun kalau tak ada kaitan dengan dia punya subjek, katalah just nak try, siapa yang boleh volunteer untuk jadi testimoni ke? Sebab saya nak minta dia share screen dan kita akan ajar dia kat mana nak pergi, kat mana nak tambah. Daripada saya yang buat, better peserta yang buat. Kita nak minta seorang, siapa yang dah ready? Del, nak tanya. Ya tak? Kalau misalnya daripada kita buat Kahoot ke quizzes kan dah contohlah macam kita ada buat soalan tu kan. Boleh tak kita sharekan kat dalam apa ni? Booklet ni? Tak boleh. Sebab dia tak ada function import. Import dari website lain. Okay. Cumanya mungkin boleh buka 2 tab, lepas tu copy paste. Tu boleh. Kalau terus import, dia tak boleh lah. Kecuali dalam blue card ni dah memang ada soalan lebih kurang sama, baru boleh import. Okay, thank you. Welcome. Okay, mungkin ada lagi soalan? Siapa lagi yang agak-agak nak jadi pelajar contoh sekarang? Laila Sina boleh? Buat apa? Soalan dengan jawapan dah ready kan? Ada. Dah ada kan? Okay, so boleh nanti saya stop sharing. Mungkin Cikgu Sina boleh share screen Cikgu Sina pula. Bermula dari Google, masuk ke Blue Card sampai kita nak buat soalan. Boleh? Okay, saya dah stop sharing. Okay, sekarang kita nak tengoklah step by step cara kita nak buat soalan. Okay, mungkin Cikgu Sina kalau dah ready untuk share screen. Yang tiru orang tak erti kat ni. Share screen dulu. Untuk kalau nak whole screen boleh lah. Okay,
kalau yang lain boleh juga kalau nak buat sama dengan kita, boleh pergi dekat Google, cari Bluecurt, kemudian sign in. Okay, sign in guna MOE sahaja. Senang. Cikgu Sina boleh share ke? Ada masalah ke? Cok, nak share daripada ni ke? Start title soalan semua tu? Start dari awal pun tak apa. Dekat Google tu. Kita step by step ni. Okay, cuba buka satu tab Google. Kita memang dari zero ni, dari kosong ni. Okay, Google search Bluecurt. Okay, so ini yang cikgu akan buat nanti ataupun yang sedang buat sekarang. Okay, pilihan yang pertama Bluecurt, very good. Siapa duduk menjerit tu? Okay, jadi boleh teruskan. Jadi cikgu tadi, cikgu Sina dah sign up, so boleh masuk guna email MOE, login. Kemudian kita ada nampak paparan ni kita terus ke My Sets, kita punya dashboard. Jadi kalau kita nak create soalan, maka kena tekan, delete dulu lah, belum buat lagi kan. Okay, so kita akan nampak macam ni, bila kosong macam ni lah dia. Okay, you need a question set to host. So create a set. Kita nak buat soalan, create soalan lah. Okay, tekan, kita akan nampak paparan ini. Jadi title ikutlah, Cikgu Hasina nak buat tentang sains tadi Sains tingkatan 4, alright, okay. Description bolehlah bagi tahu sikit ataupun kalau tak nak, salinlah balik title tu. Jawab soalan. Okay, tentang unsur dan bahan. Alright. Okay, kita tengok dekat atas sikit, atas. Okay, dekat cover image. Yang ini yang seronok sikitnya adalah image gallery. Okay, boleh tekan. Kita boleh direct cari. Cubalah cari unsur dan bahan tu. Matter Tapi dia punya pilihan dia mungkin tak sebanyak yang kita cari macam dekat Google kan. Ni kadang-kadang lah kita boleh cari. Okay, kalau atom keluar tak atom, boleh lah, adalah juga. Tapi katalah kita tak suka. Tak suka dekat gambar image gallery ni. Okay, kita tutup. Okay, kita ada gambar kita sendiri. Kita dah ada gambar kita boleh upload a file. Ini untuk cover soalan Okay, upload a file. Carilah dekat file mana-mana dalam desktop kita lah. Okay, katalah tak ada. Tak nak benda-benda ni, menyusahkan. Okay, pilihan yang ketiga ni paling saya suka. Okay, upload by URL. Okay, sebelum kita nak masukkan dekat sini, okay, tutup dulu. Okay, kita buka satu tab lain. Selalu cikgu buat kot, sebab saya selalu buat. Okay, cuba search atom or matter. Di dekat image.
kita akan nampak pelbagai pilihan gambar yang kita suka. Macam tadi image gallery banyak yang kita tak suka. Sekarang dekat image Google banyak kan? Okey, katalah ambil je lah salah satu gambar. Okey, kita tekan. Katalah nak ambil gambar ni. Okey, kita right click. Tak habis pilih lagi. Okey, right click. Copy image address. Bila dah copy tu, pergi balik dekat Bluecurve tadi, upload by URL, paste kan. Upload. Selalunya lah dia akan okey. Kalau ikutkan dekat Quizzes ataupun Kahoot, saya tak ingat dah lama tak guna, mungkin gambar dia macam kita kena download dulu baru kita upload kan. Tapi yang ni kita boleh buy URL. Kita tak payah download pun dekat Google tu, kita copy sahaja image address dan kita pastekan dekat Bluecurve. Jadi kita tak perlu nak download, tak perlu bebankan kita punya storage. Maka kita boleh terus sahaja paste dekat Bluecurve. Okey, kemudian bawah. Okey, privacy setting, saya selalu buat public lah. Okey, creation method manual from scratch. Maksudnya kita sendiri buat soalan kita. Baru kita rasa seronok sikit kan. Okey, create your set. Okey, jadi kita akan nampak paparan macam ni. Kita ada add question ataupun import question. Import ni daripada Bluecurve lah kan. Okey, so kita add question kita. Ini nampak samalah lebih kurang. So kita ada question image. Question image ni hanya untuk gambar rangsangan lah. Kalau kata kita ada gambar soalan yang kita dah screenshot daripada buku-buku kan, mungkin akan nampak kecil pada mobile pelajar, handset dia. Maka gambar ni sesuai kalau kita just letak sebagai rangsangan sahaja. Dan question text boleh masukkan soalan lah. Kita guna cara bijak, kita copy paste sahaja, tak payah type. Okey, antara yang berikut yang manakah sebatian ion? Okey, answer 1, answer 2 adalah pilihan jawapan yang perlu diisi. Okey, pilihan 3 dan 4 tu ikut cikgu. Ini boleh juga kalau nak buat soalan benar atau palsu. Answer 1 benar, answer 2 palsu. Jadi soalan dia bolehlah bagi apa-apa soalan yang tentang benar dengan palsu kan pun boleh. Ini cara paling senang, copy paste. Okey, so kita tandakan jawapan yang betul. Contohnya dekat sini plumbum bromida tu betul. Kita tandakan dia. Okey, tengok bawah. Okey, time limit. Ini masa yang cikgu nak tetapkan pelajar tu jawab. Selalu saya tak ubah lah, biarlah ada 20 saat kat situ. Okey, random answer order. Okey, yang ini katalah soalan tu berulang waktu pelajar jawab game tu, maka dia punya kedudukan jawapan tu boleh berubah. Itu bagus juga sebab pelajar ingat jawapan, ingat tempat jawapan. Tapi bila kita bagi soalan yang sama, kedudukan jawapan yang berbeza, kita suruh dia fikir dulu. Betul tak? Jadi dia punya pembelajaran tu ada kat situ walaupun dia dah tahu jawapan. Okey, so dah siap satu soalan, settle, save. Okey, kemudian kita boleh tambah question yang kedua. Sampailah berapa banyak question cikgu nak. Okey, dan game yang kita boleh hostkan ni, live game ni, maksimum je setakat ni saya nampak 60 pelajar boleh masuk dalam satu masa untuk satu game tu, 60. Rasa sesuai lah kot untuk kelas kita satu-satu kan. Kelas kita pun tak ramai, sampai 40 orang kan. Cukup lah. Waalaikumsalam Puan Raja. Tak apa, dapat masuk ni pun Alhamdulillah. Okay, sekarang kita tengah buat soalan lah. Okay, dan soalan kalau melibatkan gambar, boleh bagi gambar rangsangan. Saya sendiri suka upload by URL. Sebab saya tak payah nak download. Okay, kalau macam ni, Rajah menunjukkan jadual bekalan yang tidak lengkap. Kita nak ada rajah lah kalau macam ni kan. Dah ada gambar ke yang tu?
Cikgu Hasina ni dia ajar macam-macam sains dia ajar, geografi dia ajar. Hebat ni. Ada rekod. Kita akan share insyaAllah. Macam ni. Okay. Tak boleh tidur. Jawapannya mana? Tak sayang. Macam ni lah dengan anak-anak kecil kan. Saya memang respect cikgu-cikgu yang boleh jadi Wonder Woman ni. Okay, kawan-kawan yang lain, adakah sedang hands on juga ataupun semua tengok apa yang dibuat ni? Alright, safe. Kak Miss tengok dulu, boleh. Dia sama je sebenarnya kalau cikgu dah biasa buat quizzes, sama je dengan Kahoot. Okay. Cumanya berbeza Bluecard ni dengan katalah Google Form. Okay, kalau Google Form kita boleh screenshot soalan kita terus kita upload sebagai gambar kan. Lepas tu kita buat pilihan jawapan ABCD. Itu paling senang. Okay, dan pelajar boleh nampak soalan kita besar lah. Soalan tu kita boleh nampak. Cuma dekat Bluecard ni gambar tu digunakan sebagai rangsangan sahaja untuk dia, bukan untuk dia baca soalan dekat gambar. Soalan tu kita tulis. Cuma beza dia dekat situ lah. Okay. Cuma kalau Google Form dia tak interaktif lah. Kau jawab, submit, bye. Okay, cuma Bluecard dia main. Kalau pelajar yang suka bermain, maka ini memang sesuai untuk dia lah. Pelajar yang tak suka pun sebenarnya nanti akan suka juga. Dan lebih bermanfaat lah game yang macam ni. Kan daripada duduk main tembak lah apa tu, baik main macam ni. Gambar dia nanti nampak besar kan? Gambar dia kalau pelajar tu jawab dekat laptop ataupun PC, dia akan nampak besar lah. Tapi kalau dia nampak dekat mobile, dekat phone, dia akan nampak kecil tapi tak kecil mana lah. Boleh nampak lagi lah. Kalau macam aluminium tadi dia boleh nampak lagi. Kalau yang nukleus dia boleh nampak lagi. Soalan dekat Kak Nadra tadi, jap. Cuba sign up, kenapa tak boleh masuk MOE ID penuh? Maksudnya macam mana Kak? Maksud penuh tu macam mana? Tak, dia punya karakter tu Akak tak boleh nak penuhkan sampai yang MOE-DL ke ada masa yang kena tekan? Dia ada tak yang kata sign up with Google macam tu? Ada. Okay, bila akak dah tekan tu dia akan keluar satu lagi notification sepatutnya kan? Dia akan listkan kita punya email yang ada. Akak dah cuba klik, lepas tu bila nak sign up tu dia keluar balik yang kosong tau. Ibaratkan macam kita tak ada dia punya ID MOE. Tu jadi macam agak pelik jugalah sebab biasa kalau buat Kahoot dengan quizzes okey je. Okey, jap dah tengok dulu. Okey, nak guna Gmail, nak guna email lain pun boleh. Cuma kita ni penggunaan MOE kita agak meluas juga kan, tu yang senang lah. Tapi kalau rasa Gmail lebih senang, no problem, boleh guna je.
Dah, kalau pilih apa? Macam checklist, pilih banyak jawapan pun boleh kan? Boleh. Macam tadi kan ada soalan latihan yang kita buat. Apa ya? Sebab anda menyertai bengkel ini. Ada 3 pilihan jawapan kan. Sebenarnya siapa yang jawab antara ketiga-tiga tu semua betul. Sebab kita dah tandakan dia sebagai jawapan yang betul. Maka kalau kata ada 2 pilihan jawapan, boleh tanda. Boleh. Sekejap untuk Kak Nada saya nak cuba guna email saya yang lain. Nak sign in, nak tengok. Okey, kawan-kawan yang lain yang sign in guna email MOE ataupun email lain, boleh tak? Okey, Kak Abid guna MOE, Kak Miss guna MOE, boleh, alright. Nanti yang Kak Nadra nanti mungkin kalau ada masa boleh share screen nak tengok dia punya setting tu . Alright, so 5 soalan. Dah siap dah. Wow, laju. 5 soalan je ke, cikgu? Boleh lah contoh. Dia soalan jenis betul salah pun boleh kan? Lepas tu Boleh. yang jenis bertulis macam struktur satu perkataan tu tak boleh lah kan? Struktur satu perkataan. Macam isi tempat kosong. Okey. Kalau isi tempat kosong masih boleh dibuat. Cumanya kita yang minta pelajar pilih jawapan lah. Maksudnya kita dah readykan 4 pilihan jawapan, pelajar pilih. Itu boleh. Itu boleh di-adjust soalan isi tempat kosong. Contohnya blank ialah tak berapa nak ada idea nak buat soalan. Sekejap. Mungkin paling senang okey. Blank ialah nama pengetua Samualu Saadah. Okey, so jadi pilihan dia Puan Haja Norlina, yang kedua Puan Haja Norlana, yang ketiga Puan Haja Nirlana. Macam soalan tadi, soalan lebih kurang daerah Kuala Langat tu kan. Kita adjustkan pilihan jawapan tu supaya pelajar check lah jawapan mana yang sesuai dekat soalan isi tempat kosong tu. Itu cara kita adjust sikit lah. Memang budak tak boleh tulis, cuma dia boleh pilih ABCD. So soalan yang untuk bluket ni memang sesuai untuk ulang kaji lah sebenarnya. Memang tak boleh nak buat soalan exam, isi tempat kosong buat soalan essay memang tak boleh lah. Cuma kita boleh adjust soalan tu, jadikan dia dah macam ABCD, uh, maka pelajar boleh jawab.
Untuk soalan untuk subjek yang ada kertas satu, senanglah kan, memang ada contoh soalan kan. Tapi kalau soalan yang tak ada kertas satu ABCD, mungkin dia macam bahasa, dia ada macam tanya peribahasa ke, kan mungkin boleh letakkan melukut di tepi gantang, bermaksud. Ada 4 pilihan jawapan. Sebab kita fokus kita nak buat pelajar tu seronok menjawab soalan dan juga untuk tujuan ulang kaji. Jadi bukanlah kita nak pilih soalan tu sebiji exam punya format kan. Kita olah sikit bagi boleh buat dalam bentuk blueprint ini. Laju dia copy paste. Oh, lama. Tak anjak kita Nina. Okey, dah berapa soalan tu? Dah cukup lah, nanti sambung lah. 6. Alright. Okey, so kononlah dah siap soalan. Cikgu boleh buat banyak soalan macam saya pernah buat soalan ulang kaji 30 soalan. Tak ada masalah. Pelajar tak ada masalah untuk jawab. Okay, save set. Okay, dah sampai siap dah. Atas tu ada save set. Kita simpan set kita. Jadi inilah dia set soalan yang kita dah siapkan. Kita boleh nampak dekat situ ada 6 soalan. Belum lagi bermain. Lepas tu kemudian ada gambar pensel. Itu kalau kita nak edit lagi. Kita nak ubah soalan, nak buang soalan, kita nak tambah soalan, kita nak susun soalan pun boleh. Okay, delete kalau nak delete lah, confirm rasa macam tak nak kan. Okay, kalau yang sebelah tu gambar gear, setting, kat sini kita boleh copy, kita boleh merge dengan set orang lain dan kita boleh link. Mungkin kita nak sharekan dekat kawan kita supaya nanti kawan kita dapat set ni, nanti dia adjust ke macam mana ke, kita boleh buat lah. Okay, kemudian kita ada function solo dengan host. Okay, solo ni untuk bermain secara solo. Okay, cuba tekan solo. Okay, solo dekat dashboard cikgu ni, ini kalau cikgu nak try main lah. Okay, kita punya game solo tak banyak Ada total 8 game tapi yang boleh main secara solo adalah 5 sahaja. Tower Defense, Cafe, Tower of Doom, Crazy Kingdom dan juga Factory. Mungkin kalau cikgu nak tengok macam mana main solo tu, okay, mungkin cikgu Sina nak pilih game mana, cubalah. Kita minta Cikgu Sina jawab sebab dia yang buat soalan kan. Kalau kita yang jawab nanti tak apa-apa jawabnya. Okey, yang ni jangan 7 minit. kalau sendiri-sendirian berhad, tak apa 7 minit. Katalah 2 minit je start. 1 minit boleh lah. Okey, so paparan dia akan dapat ni lah. Kalau nak quick tutorial, yes. Kalau macam confident kan, hantarlah tutorial ni, manual mana-mana pun aku tak baca, tak payah. Okay, so kita ada soalan. Macam game macam ni, dia bagi soalan dekat sebelah. Jadi gambar dia sebenarnya kita boleh nampak lah, nampak jelas lah juga kan. Okay, click anywhere to go next. Alright. So kat sebelah ni dia ada kaitan dengan game kita lah, Factory tadi. Jawab 3, nanti dia akan bagi quest ataupun misi kita. Okay, yang ni choose a block. Pilih mana block yang kita nak hire untuk dalam factory kita, dalam kilang kita. Dia akan menjanakan kita punya duit lah konon. Ni selalu budak akan next kan, tanpa dia mengetahui next tu apa, tak ada masalah. 1 minit dah habis. 1 minit dah habis, tak sempat nak jawab semua. Alright, okay, dah dapat. Tekan token multiplier. Yang ni, token ni kita dah main dekat dalam game kan. Token ni akan masuk dalam account kita lah. Itu yang dekat market tadi kita boleh belilah. Konon-konon market boleh beli blocks. Boleh beli macam-macam. Tapi tak penting untuk cikgu lah. Kalau cikgu rasa tak nak main, tak ada masalah. Ini hanya nak tunjukkan macam mana solo tu.
Dia main sendiri, dia berlawan dengan diri dia sendiri. Alright, okay, next kita tengok dekat blue card. Okay, tab yang sebelah, alright. Okay, dekat host. Dekat host ni tadi, yang pertama kita boleh buat live game. Yang kedua kita boleh assign as homework. Okay, katalah kita nak assign as homework. Live game tadi kita dah nampak kan macam mana. Kemudian kita nak assign as homework. Katalah Cikgu Sina boleh pilih mana-mana. Yang solo tu bukan untuk share dengan pelajar. Tak payah share dengan pelajar solo tu sebab dia akan dapat set seperti mana yang kita nampak sekali dengan answers. Jangan share yang tu. Kita share yang kalau nak assign homework, pergi dekat host, kemudian pilih game yang boleh assign homework. Contoh yang boleh assign homework tu Tower Defense, Cafe, seingat saya lah, Tower of Doom, Crazy Kingdom. Pilihlah mana-mana suka hatilah. Okay, Tower Defense kata Okay, dan kalau solo, kalau homework, pelajar ni dia akan dapat arahan daripada website lah. Maksudnya kena buat apa, lepas ni kena buat apa. Jadi pelajar tu dia tahu cara nak main. Okay, kalau macam live game tadi, dia punya arahan sangat senang sebenarnya. Jadi tak perlulah kita nak bagi arahan. Pelajar akan tahu sendiri. Okay, so kalau homework, okay, tekan assign, HW tu homework lah. Kita nak assign homework, kita nak tunjuk assign homework. Okay, dekat sini, scroll atas sikit. Okay, atas kita nampak kita punya tajuk quiz, sains kita nampak bab 8. Sebelum kita nak assign tu, kita tengok bawah. Adakah kita nak bagi due date dia 1 hari je dia boleh main? Kadang kan pelajar ni dia punya masa ni lain macam sikit kat rumah kan. Mungkinlah kata nak bagi seminggu masa untuk dia bermain. Tak ada masalah. Kalau kata nak 2 hari je, tak ada masalah. Kalau kata saya buka game ni 5 jam je. So berpulun-pulun lah, berduyun-duyun lah pelajar tu main. Ikut cikgu. Okay, kalau saya selalu bagi 2 hari je lah. Tak payahlah lama sangat. Okay, kemudian kat bawah tu ada title. Katalah nak tukar title ke boleh. Kalau tak nak, kalau saya letak kat hujung homework tu, HW saya letak kelas. Sebab lain kelas, lain saya assign dia sebagai homework kan. Katalah saya nak letak kelas 4 apa. Okay, 4 Atria. Wow, nama. Okay, kemudian setting bawah round goal tu saya tak adjust lah. Ikut pada setting game tersebut. Saya tak nak adjust, biar je. Okay, kemudian barulah kita assign homework yang atas sekali. Assign now. Bila kita klik assign now, kita akan dapat satu link untuk kita bagi pada pelajar. Players can join at copy. Klik to copy. Bila klik je dia akan copy lah. Yang ini yang kita bagi pada pelajar kita. Okey, sekarang siapkan homework ni dalam masa 2 hari. Saya bagi awak masa untuk jawab. Kemudian pelajar akan masuk ikut link tersebut lah. Okay, dan bawah ni kita boleh nampak berapa orang dah main, berapa orang yang jawab betul, berapa orang yang salah. Cuma untuk Blue Card ni dia punya account ni free. Cuma kalau perlukan report yang lebih detail, maksudnya berapa pelajar ni betul dekat mana, pelajar ni salah dekat mana tu, itu berbayar lah. Dia nak full report tu, itu account yang berbayar. Tapi yang free tu pun saya rasa tak ada masalah pun. Kita just nak tengok pelajar ni boleh tak jawab soalan. Lepas tu kalau soalan tu berulang, dia boleh jawab balik jawapan yang betul. Kita nak dia latih diri dia, latih tubi. Itu penting lah untuk pelajar kita. So itu assign homework. Katalah kalau rasa macam nak host game pada PDPR pun boleh, pilihlah host. Carilah game yang boleh host. Sebab ada game yang hanya boleh assign as homework saja, ada game yang boleh buat dua-dua. Macam Gold Quest Crypto Hack, dia hanya live game. Crypto Hack ni budak seronok sebab apa? Dia boleh konon-konon jadi macam hacker.
Konon dia hack kawan dia, password password kawan dia berapa konon-konon. Dan kripto ni adalah currency online kan. Dia konon-konon seronok lah tu. Konon-konon jadi hacker. Itu je lah. Itu je lah untuk Blue Card ni. Dia punya kelebihan dia seperti yang saya kata tadi, dalam satu set soalan, kita boleh main banyak game. Kita boleh assign banyak game, kita boleh main secara live pun banyak juga pilihan game dia. Jadi kalau kata dalam satu PDPR tu 1 jam tapi budaknya main dalam 10 minit je dah siap kan. Nak ulang lagi, kita bagilah live game yang game lain pula. Memang soalan dia sama, tak ada masalah. Biar pelajar itu dia experience berlainan game. Seronok lah dalam masa 1 jam tu mainlah 5-6 round sekalipun. Okay, ada apa-apa soalan tak? Okay, ada ke antara kawan-kawan yang sementara kita tengah cakap ni dia dah siap dah dia punya game? Kod nak suruh kita main ke? Habis dah? Okay, settle. So itulah dia, Blue Card. Kalau ikutkan senang, dia lebih user friendly lah sebenarnya. Kalau macam belum pernah buat soalan quiz game kan, quizzes Kahoot, rasanya untuk Blue Card ni masih boleh follow lagi dia punya cara nak bina soalan. Basicnya sama je lah. Okay, cumanya kalau soalan subjek yang tak ada ABCD, itu dia kena tukar sikit dia punya format soalan supaya pelajar boleh juga jawab subjek itu melalui Blue Card. Cuma satu yang saya tak pernah try adalah penggunaan tulisan Jawi. Sebabnya saya tak ada kan. Jadi mungkin kalau lepas ni Ustazah, Asma ke Nabila ke Umu ke, kalau cuba buat, kalau boleh, boleh dah pernah buat dan memang boleh dah guna tulisan Jawi untuk subjek-subjek dini ni sesuai dah. So bolehlah nanti bagi tahu kawan-kawan. So itulah Blue Card. Setakat ni faham tak? Boleh tak? InsyaAllah. Bila tak ada respon ni kita anggap macam faham. Macam kat sekolah, macam dekat dalam kelas sendiri kan. So dalam 10.15, kita 1 jam 15 minit kita dengan Blue Card. Okay, yang pertama kita dah settlekan teori. Teori ni tadi kita cuba main dari sudut pandangan pelajar, macam mana dia nampak dekat phone dia. Kalau yang main dekat laptop, seronok sikit lah. Tapi kalau tengok kat phone pun tak ada masalah sebenarnya. Lagi seronok juga. Sama seronok dengan orang yang bermain dekat laptop. Okay, yang kedua, hands on tadi kita dah gunakan Cikgu Hasina untuk tengok step by step cara kita nak buat soalan. Soalan ini boleh jadi ABCD, boleh ada 4 pilihan jawapan, ataupun nak buat true or false, benar atau palsu, ada 2 je pilihan jawapan pun boleh. Okay, dan Blue Card ini kita boleh assign sebagai homework ataupun kita nak buat live game. Bila live game ni, cakap dengan pelajar lah, kehadiran, mungkin kan kita nak gesa pelajar masuk kan, kehadiran dikira dari penyertaan live game. Konon, saya cuba jugalah buat soalan, buat arahan macam tu kan. Lebih kurang je lah sama kalau masuk Google Meet pun, cuma ramai sikit lah kot, tiba-tiba je teramai pula. Mungkin sebab dia tengok main game, ramailah masuk. So itu dia punya cara kita, antara cara kita lah nak cuba tarik pelajar ni yang selama ni macam tak pernah nampak ke, tiba-tiba dia ada, alhamdulillah masuk juga.
Okay, ada soalan sedikit. Dapat report macam mana? Okay, so dashboard cikgu tadi, cikgu akan bila dah habis final round, pelajar nombor 1 pun kita dah ada nampak, pelajar nombor 2, nombor 3. Okay, kita boleh scroll kat bawah tu mungkin. Saya tak ingat ada bahagian report ke tak tapi report dia tak detail semacam quiz is. Quiz is detail kan, pelajar ni jawab sekian-sekian salah dekat mana. Cuma dekat Blue Card ni dia tak sedetail itu. Sebab apa? Sebab soalan dia berulang, budak daripada salah jadi betul. Jadi dia punya report tu tak, kalau ada report yang detail pun tak valid lah. Sebab apa? Dia salah lepas tu dia dah betul balik kan. Cuma kita just boleh nampak berapa orang salah, berapa orang betul. Kalau kita setkan soalan tu betul-betul sebanyak soalan yang kita buat lah. Tapi tak sedetail quiz is lah. Boleh tak menjawab soalan tak? Itulah dia. Kalau ikutkan dah habis lah sebenarnya. Kalau tak ada apa-apa soalan, nak tengok kehadiran based on siapa yang buat, boleh. Boleh lah. Tapi kena bagi tahu pelajar isi nama penuh lah. Kalau tak ada binti pun tak apa, janji nama kat depan tu. Selalu bila tak cakap dengan pelajar dia akan buat Ali Comel. Tiba-tiba je Alif, Alif apa tak dalam dia punya kelas tu ada ramai pula Alif. Dia pergi buat pula nama pelik-pelik. Kalau saya tak cakap memang pelajar saya akan buat macam tu. Tiba-tiba je keluar nama anime lah. Tiba-tiba nama seorang pendosa lah dekat situ. Kena bagi tahu pelajar lah. Okay. Lepas tu kalau tiba-tiba kita nampak memang ada budak ni buat nama tak betul, dalam dashboard cikgu tu semasa sedang menunggu pelajar masuk dalam game kita boleh klik nama tu, boleh klik dia keluar. Jadi kalau dia nak masuk balik, letak nama yang betul. Okay, itu dia. Tu kalau dia kata, cikgu kenapa saya dah masuk tapi saya terkeluar? Sebab awak letak nama tak betul. Nama pelik-pelik. Tu function ni lah antara cara kita nak ambil kehadiran. Okay, so boleh berapa orang ni? Dalam 16 orang peserta bengkel kita, itulah dia Blue Card. Salah satu cara ataupun alternatif dalam PDPR kita untuk menarikkan lagi sesi ulang kaji dan juga untuk memastikan majoriti pelajar kita menyertai PDPR adalah melalui gamifikasi. Antaranya ialah Blue Card. Dia dah semakin ramai menggunakan Blue Card. Quiz is Kahoot masih ada orang guna, cuma ada yang dah cuba masukkan Blue Card dalam PDPR. Nak bagi lebih banyak variety lah jenis kan. Ada lain yang quiz wizard kan, mungkin pernah dengar guru-guru satu Malaysia ni dekat YouTube ada guna. Itu semua adalah alternatif pada Google Form, Quizizz dan Kahoot. Sebabnya benda tu 3 tu dah memang old school kan. Bukanlah old school apa, maksudnya itu legend. Masa kita dulu pun kita dah dengar dah Quizizz, Kahoot kan. Sekarang kita tambah lagi senarai-senarai yang nak masuk legend ni. Blue Card antaranya lah. Okay. So itulah dia apa yang kita nak sharekan pada hari ini. Diharapkan kawan-kawan semua mungkin carilah satu masa sikit untuk siapkan satu set question dan assign pada pelajar sebagai ulang kaji. Nak buat secara live pun dalam PDPR pun no problem, lagi seronok sebenarnya. Okay, itu yang saya buat dalam kelas lah untuk ulang kaji sains. Itulah dia. Itu perkongsian je lah. Okay, mungkin dalam ni pun mungkin dah pernah guna dah Blue Card macam Umu ke Asma ke Nabila kan. So ini hanyalah untuk kita share kan, sharing session untuk PLC. Semoga kawan-kawan yang lain pun yang mungkin baru nak masuk, baru nak try pun nanti boleh try dan rasa seronok dengan Blue Card. Okay.
So itu saja untuk hari ini. Link recording insyaAllah akan sharekan dalam grup dan saya akan sharekan satu link link borang Google Form ni, nak suruh jawab sikit lah. Okay, borang maklum balas lah lebih kurang Sebabnya dekat borang maklum balas ni saya perlukan IC kawan-kawan. Kita nak masukkan dalam SPL KPM. Jadi boleh isikan dalam form itu apa yang perlu. Kemudian insyaAllah masa yang ada saya akan masukkan dalam SPL KPM dan juga sijil penyertaan untuk hari ini akan dikeluarkan juga. Sijil ni sijil digital lah, tapi ada tanda tangan pentadbir dengan kebenaran pengetua. Saya dah keluarkan sijil digital ni, saya dah refer pada pengetua kata okay on. Sebab ni sijil penyertaan guru-guru kan, nak bagi motivasi sikit. Gitu. Okay, so itu saja untuk hari ni. 10:23 dah. Benda yang diulang-ulang sama je kan. So kita taklah sampai pukul 11. Jadinya bolehlah setengah jam yang terakhir ini sama ada nak terus cuba jawab buat soalan ataupun boleh pergi makan brunch kan. Boleh teruskan dengan aktiviti hari minggu masing-masing. So itu saja dari saya. Maaf sekiranya ada tersalah kata, terkasar kata. Mungkin sebab saya ada kakak saya kat sini mungkin terkasar kan. Manalah tahu kan, maafkan saya. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah. Kalau ada bengkel-bengkel yang lain, kalau ada masa kita akan buat lagi untuk tambah baik, untuk kita ajar kawan-kawan apa yang terbaru dalam PDPR lah, untuk kita menarikkan lagi, untuk kita mudahkan lagi kerja kita sebenarnya. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Dalila. Ya Allah, banyak sangat ilmunya. Nanti share link rekod ya. Okay, insyaAllah. Ni Kak Raja, Kak Dewi ni dua kali ni. Ya, akan on off. No problem. Okay. Sorry ambil masa. Akak suka benda-benda macam ni. Okay, thank you Kak. Okay, terima kasih. Nanti boleh rujuk balik video Baik. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Bye-bye semua.